Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, kita akan teruskan untuk sesi diskusi yang kelima dengan tajuk peranan komuniti perniagaan dan pengguna. Diskusi ini akan membincangkan kepentingan warga komuniti perniagaan termasuk platform perniagaan yang mampu membantu meringankan beban sara hidup. Masyarakat termasuk peranan pengguna sebagai pengguna akhir, end user, untuk memastikan setiap pembelian memberi nilai impak yang terbaik. Tanpa melekahkan masa, saya ingin menjemput panelis kita untuk diskusi yang kelima. Panel yang pertama dijemput Yang Berbahagia Datuk Jawahar Ali Taib Han, Pengerusi Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, PRESMA. Yang Berbahagia Datin Zarina Zainuddin, Figura Tempatan dan Usahawan. Panelis yang ketiga, Yang Berbahagia Datuk Zamzani Abdul Wahab ataupun Chef Zam, Chef Selebriti dan Personality Media. Dan personality terakhir, Encik Muhammad Shah Rizan Sazali, Ketua Seksyen Persatuan Pengguna Pulau Pinang, CAP. Sesi ini akan dikendalikan oleh saudara Nigel Green, pengacara dan penyampai Trax FM. Dengan hormatnya dipersilakan. Dengan hormatnya dipersilakan saudara Nigel Green. Ladies and gentlemen, good afternoon. Selamat datang semua. And thank you to our friends from the Ministry of Domestic Trade and Cost of Living, first of all. The symposium Cost Sara Hidup Tahun 2023 is what we're all here today for. Our distinguished guests are going to be talking about many interesting topics for everybody, and we all stand to benefit as a community, most of all, yeah? So, this is the symposium Cost Sara Hidup Tahun 2023. It's called 2023. Our guest, as earlier mentioned, Yang Bahagia Datuk Jawahar Ali Taib Han, Pengerusi Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, PRESMA. Yang Bahagia Datin Zarina Zainuddin, Figura Tempatan dan Usahawan. And I'm also very lucky she's sitting right next to me because her perfume smells so nice. Sorry, gentlemen. Yang Bahagia Datuk Zamzani Abdul Wahab, Chef Zam, Chef dan Personality Media. And last and never in any way the least, Encik Muhammad Shah Rizan Sazali, Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Welcome to all of you, right? So, today some of the things we'll be talking about is basically about the situation for the community at large, the pengguna, and as the person who's supplying it, the suppliers or the operators of businesses, yeah? So can we start with perhaps Datuk Jawahar? Can you tell us about the situation? Tell us about the good news, the bad news, the concerns of your association, and whatever is important for the community at large. First, perhaps start off by telling us about yourself first. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you Mr. Nigel Green. Alhamdulillah pada pagi ini Allah berikan ruang dan peluang bersama-sama dengan Datin, Datuk Zam, Syah dari Persatuan Pengguna Pulau Pinang dan semua yang hadir pada hari ini. Saya Jawahar Ali bin Taib Han merupakan pengerusi Persatuan Pengguna Muslim Malaysia. Saya kata dia PRESMA dan alhamdulillah kami ada lebih kurang 12,000 rangkaian restoran di bawah PRESMA. PRESMA ni khususnya untuk peniaga beragama Islam. Ada lagi satu persatuan Primas. Primas ni Persatuan Restoran India Malaysia. Dan keahlian kita ada lebih kurang 4,500 ahli di seluruh Malaysia. Dan alhamdulillah sekarang ni kita perniagaannya mungkin 3 tahun sudah ketika COVID, semua kita terkesan. Tapi saya rasa kita masih lagi boleh bersyukur kerana sektor F&B masa tu at least ada lagi lah boleh take away apa semua, online business.
Mungkin setengah macam pelancongan totally down. Mungkin kedai-kedai emas juga totally down, lepas tu buat online business. Dalam kategori itu kita masih lagi bersyukur, dan hari ini ya kita membincangkan kos sara hidup dan apakah jalan-jalan untuk kita menangani isu-isu. Dan seperti mana yang kita semua sedia maklum ya, bila mana Allah turunkan COVID-19 ni, kita perlu yakin dan percaya segala apa yang Allah tentukan ini sudah tentu ada hikmah di sebaliknya. Dan kita alhamdulillah kita sudah ada COVID, dah pulih semula. Mungkin ada setengah kata tak, not to say 100%, masih ada kekangan-kekangan dan kesan-kesan daripada itu. Tapi apa pun, hari ini kita membincangkan kos sara hidup. Dan sejujurnya ya, kalau saya sebagai pengusaha restoran, mungkin dalam tempoh tersebut masa pandemik, lebih pada 3 ke 4 ribu rangkaian restoran di seluruh Malaysia gulung tikar, dan ada setengahnya boleh survive buka balik, tapi ada setengah-setengahnya yang tak mampu bayar sewa, kekangan kewangan, dengan pekerja tak ada, semua gali isu tu. Alhamdulillah dengan di bawah kerajaan Madani ini, dalam isu pekerja dapat dipulihkan, perniagaan alhamdulillah pulih seperti sedia kala. Dan di sini ya kita nak kongsikanlah bila mana yang Allah yarham, yang rahmat Datuk Seri Salahuddin Ayub, mantan Menteri Perdagangan PDN dulu, menyuarakan hasrat arwah untuk melancarkan satu skim yang dipanggil Menu Rahmah. Dan sejujurnya saya memang rasa terpanggil. Pada hari yang sama secara spontan, saya juga dengan Datuk Seri Ali Amir Maidin bersetuju untuk meneruskan hasrat yang berhormat arwah Datuk Seri dulu untuk mengadakan Menu Rahmah tanpa mendapat keizinan ataupun feedback daripada ahli-ahli saya ni. Dan saya yakin dan percaya kita sebagai orang Islam dan perniagaan ini, kita bukan sahaja mencari kekayaan, keuntungan, tapi keberkatan itu paling penting. Dan disitulah bermulanya sebab arwah tidak menjanjikan apa-apa imbuhan. Kata nak bagi subsidi ke, kami tak minta pun. Kalau subsidi segalanya kita nak subsidi, sampai bila kita hendak menyumbang sesuatu untuk negara kita, untuk pengguna-pengguna, pelanggan-pelanggan yang memerlukan. Dan ketika itu kita menyambut baik, dan baru-baru ini pula bila mana pemangku Menteri KPDN Datuk Seri Armizan mengumumkan pula akan memberikan inisiatif kepada pengusaha-pengusaha restoran yang turut sama dalam Menu Rahmah ni, akan diberikan harga diskaun untuk barang-barang keperluan. Ini sesuatu yang sangat-sangat positif. Dan lagi satu juga kita perlu faham, dalam penyediaan Menu Rahmah ni tadi, dia tak ada double standard. Katakanlah kalau biasa yang menu-menu biasa ni kita bagi ikan tenggiri, bila kena Menu Rahmah kita bagi ikan tongkol ke, no such thing. Daripada portion dia, daripada pinggan dia, segalanya dia kita berikan dalam bentuk yang sama, kualiti yang sama, kuantiti yang sama. Cuma harga itu kita membuat kebajikan lah. Kadang orang kata kalau kebajikan tu lain, berniaga itu lain. Pada saya tidak. Semuanya bergantung pada niat kita. Dan bila mana ada juga reporter tanya, boleh untungkah jual nasi rahmah ni? Sebenarnya nasi rahmah tu kalau yang apa yang kami sediakan, paling tidak harga biasa yang kita jual 10.5 ke 11 ringgit. Tapi kita berikan dengan harga 5 ringgit. Saya bercakap ni khusus untuk ahli-ahli bawah persatuan saya lah. Nasi ikan sayur dengan minuman, ataupun nasi ayam sayur dengan minuman. Kami berikan 5 ringgit ni, saya rasa ini adalah sesuatu sumbangan kita kepada masyarakat dan mencari keberkatan dalam perniagaan, menyumbang dalam berniaga ni. Sebab lagi satu kita perlu faham ya, kalau saya bercakap ni khusus untuk Menu Rahmah ni tadi, bila mana menu ni dilancarkan, saya dapat sambutan yang cukup baik, khususnya di kawasan-kawasan yang ada pelajar-pelajar yang menginap, rumah-rumah sewa mereka. Kami juga umpamanya saya sendiri ada 3
rangkaian restoran saya di Putrajaya, saya boleh nampak yang keperluan ya, permohonan untuk menu rahmah ni ketika ujung-ujung bulan tu agak tinggi. Dan kita juga tak adalah tentukan siapa dia nak perlu tunjuk slip gaji ke, ada kad khusus, no such thing. Ini terletak pada budi bicara kita. Selagi ada orang pelanggan minta nakkan menu rahmah, kita zahirkan ajalah. Dan saya rasa ini sesuatu yang cukup luar biasa. Ingat, saya rasa tak ada dalam negara dunia ni kot, negara-negara lain yang terpanggil dengan idea arwah untuk mengadakan menu rahmah ni tadi. Dan saya rasa ini sesuatu yang sangat-sangat kita perlukan pada ketika itu, dan ianya mungkin juga bukan satu penyelesaian jangka masa panjang, tapi ini adalah sesuatu yang dapat kita berikan untuk membantu negara, membantu mereka-mereka yang di sana yang memerlukan. Dan orang kata kadang B40, M40, sebenarnya bukan B40, M40 saja, ramai lagi yang memerlukan menu rahmah ni tadi. Alhamdulillah, saya juga terpanggil lah, ada berbincang dengan kawan yang ada buat bridal, dan kebetulan pula anak menantu saya dan besan saya juga ada buat catering. Saya terpanggil, kalau boleh dalam masa terdekat ni saya ada bincang dengan pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Datuk Haji Ajib Ismail. Kalau boleh saya nak buat satu majlis akad nikah rahmah yang mana makanan semua will be sponsored fully by kami. Pengantin nanti bawalah satu cincin belah rotan apa ke. Sebab sebenarnya keadaan di luar sana kadang bercinta berpuluh-puluh tahun. Tadi Datin pun kongsi juga kisah percintaan anak Datin tadi. Dan ini semua ada hikmah dia. Dan saya terpanggil dan kita akan zahirkan. Dan jika hari ini saya rasa Allah yarham masih ada lagi, mungkin mereka akan menyambut baik, tapi kita tunggulah mungkin daripada jabatan-jabatan agama negeri. Sebab saya juga ya sebagai pengerusi surah Jumaat di Wangsa Maju, saya ada surah Jumaat dan Mahat Tahfiz, saya nak laksanakan juga bersama-sama Najawi ini dalam masa secepat mungkin ni. Kadang kita kalut, kita fikir kalau dah kahwin, tak ada kerja lah apa semua ni, macam mana dia nak hidup? Itu semua kerja Allah. Itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam saya dulu pun masa kahwin saya, gaji saya RM600 je. Dan sampai anak saya 2 orang pun, kita umur saya 30 tahun, saya berhijrah ke Kuala Lumpur ketika berumur 30 tahun, masih lagi RM600. Tapi Alhamdulillah, saya tak adalah apa-apa masa. Maksud saya kita boleh hidup seadanya dengan apa rezeki yang Allah beri ini. Dan saya mohon Datuk dan semua ahli-ahli panel dan saudara-saudara yang bawah ni, tolong doakanlah. Lepas ini kita laksanakan majlis akad nikah rahmah. Saya cadang paling-paling nak kumpul dalam 10 atau 20 pasangan. Kalau 20 pasangan tu 40 orang lah. Kita mungkin akan buat di masjid wilayah ke mana-mana tempat yang bersesuaian untuk menzahirkan program majlis akad nikah rahmah ni tadi. Sekian, saya beri peluang kepada ahli-ahli panel yang lain. So anybody in the audience nak kahwin soon, please jumpa Datuk after this. You can put Saya your pun name masih down. satu lagi bang. Abang Datuk lah. Datuk, before you hand the mic over, I nak tanya Datuk, you know, what is the feeling like, right? When you first came up with when you come up with the Menu Rahmah and you're able to see people benefit, orang yang dapat benefit tu, how does that make you feel? This is what I'm doing. I got another program at Matafiz. We are doing Bantuan Hari Raya for since first day I came to KL. For last 20, I've come on year 1994. It's going to be 29 years. The next year itself dah bagi sumbangan Hari Raya. Pada tu saya jadi pengurusi madrasah masa tu. Bagi dalam 5 bungkus, 6 bungkus makanan, pack makanan masa tu. Dan Alhamdulillah, since for last 10 over years, we are giving about 2,000 to 2,500 pack of food untuk asnaf yang memerlukan lah. Dan saya nak share bila Nigel sebut tadi, kita rasa impact dia ya. Selama ni saya bagi for 20 over years, saya dah bagi sumbangan tu. It's easy, very easy for me. Alhamdulillah, business very good. We got an account memang, dalam account pun duit banyak. Dan kawan-kawan yang menyumbang untuk beri zakat, untuk menjayakan program cukup banyak.
Tapi when the pandemic, during the COVID, kita pun, to be frank with you, ASB saya tak pernah keluarkan satu sen pun. ASB habis, credit limit pun habis limit, dah tak boleh guna dah. Semua account saya, not see my kids and my wife, semua kosong. Tapi at that particular moment, biasa saya akan buat program Bantuan Raya ni first or second week of the Raya lah. We call about 2,500 asnaf and we prepare food or buka puasa for 4 to 4,000 above. But during this pandemic time, when you are doing that, you still continuing the thing, Masya Allah. Yang tu saya rasa, I won't forget that particular time. Macam mana orang yang memerlukan. We cannot do any big program. Since we are doing business tak buka tapi online business, Lalamove semua datang ambil. Saya juga siapkan pack makanan di kedai saya. From that we can see bila COVID ni dah alhamdulillah dah hilang dan dibenarkan berniaga slowly by takeaway dan boleh buka partially buka, lepas tu nak buka 24 jam, the impact is there. Maknanya segala apa yang kita buat Allah janjikan keberkatan, my business, to be frank with you, really fantastic. Tak payahlah nak jumpa bomo ke nak pelaris, no such thing. Dan that's why I'm saying, bila bagi makan pada orang-orang yang hendakkan menu rahmah ni tadi sampai ada kan kadang-kadang ada sekolah-sekolah yang kalau ada buat program sekolah, they will ask, they will write the letter normally, they will ask, can we have this 100 packs of food at the rahmah price, you know. Kalau harga yang RM10 tu dia minta boleh cut off ikut menu rahmah. Pada saya tak tergamak lah. Saya lebih suka bagi percuma kalau untuk sekolah-sekolah. Sebab benda-benda macam ni bila kita buat kebajikan dan orang benar-benar memerlukan, memang it's a really fantastic thing. The wonders will happen in future. Saya yakin dan percayalah. Sebab for me saya datang Kuala Lumpur ketika berumur 30 tahun dengan seorang isteri dan 2 orang anak masa tu. Sekarang anak bertambah jadi 5, isteri masih lagi 1, alhamdulillah. Tapi saya rasa dengan apa yang saya bawa dari kampung tu, my concept is saya bukan nak riak atau takbur nak cakap saya ni gitu gini. Maksud saya kalau hari ini saya berjaya saya ada lebih 22 rangkaian restoran di seluruh Lembah Kelang saja, luar Lembah Kelang tak ada, dan mostly is my own property. Unless in KLIA dan Putrajaya we are renting at the JPM. Saya nampak segala apa yang kita buat selama dengan ikhlas. Dan another thing, kalau nak menyumbang pastikan beri yang terbaik. Perumpamaannya macam inilah. Kita beli buah mangga. Katakanlah buah mangga India lah. Sedap sangat. Yang itulah kalau nak bagi saudara mara ke, nak bagi rakan taulan ke, nak bagi jiran-jiran, bagi yang tu. Kalau kita beli kadang tu termasam sikit, bungkus masuk plastik bagi jiran tu, lupakanlah, tak payah. Makanlah yang masam tu, tidak tak usah bagi orang. So, begitu juga food ke, durian, whatever thing yang kita buat ni, kita bagi yang terbaik, Allah akan berikan kita berlipat kali ganda lagi. Dan Ismi, I'm talking on my experience. Dan kalau dulu mula-mula saya datang daripada kampung, saya nak pergi 1982 saya habis SPM. Sebelum tu bila Tun M melancarkan Penonton Saga, saya nak beli sangat Penonton Saga ni. Sampai ke sudah saya tak beli Penonton Saga. Tapi Allah dah berikan semua yang saya tak pernah mimpikan lah. Kalau dulu nak belikan rumah satu tingkat dengan 3 bilik. Sekarang ni ada rumah, anak-anak dah tak ada dah. Semua dah pergi duduk masing-masing. Saya duduk rumah dengan pembantu rumah dengan anak bongsu saya seorang. Itu keadaan dia. Mana segala apa yang kita buat, balasan itu Allah akan berikan. Benda baik ni kat sini lah. Kalau benda yang pelik-pelik tu, kita tunggu je lah insyaAllah. Sekian. So when you give, you receive, huh? Okay, and then it's like what you're talking about, right? If we want to grow nice potatoes, we grow the biggest potato and then we get the best potato plant that we can get, right? And to answer this question, Encik Muhammad Shah Rizan Sazali, can you give us your input? Can you tell us about your association, what you have to do, what are your concerns now, and what are the things the community needs to know that's important for them, especially with the prices. Everything is going up, nothing is coming down, salaries are remaining the same, orang punya gaji sama, tapi harga barang memang, we can't avoid it, memang harga barang akan naik.
Tapi what is there for the people? What can be done? And KPDN has even given our panelists the free hold to even criticize the government if you have to, but in a constructive manner to get the best for the community. Please. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih Mr. Najel. Yang Musa, Datuk Zam, Datuk Datin, ahli panelis, tuan-tuan, perempuan, Cikgu Azmi, selaku Presiden, pengurusi Majlis Penasihat Pengguna Negara. Soalan tu sebenarnya nak jawab untuk side pengguna. Saya bercakap tentang side pengguna. Tadi Datuk dah cerita tentang jerih payah dalam industri perniagaan after COVID, selepas COVID. Dan pada side pengguna pun kita dah menerima jerih payah itu. Kita lalui benda tu. Tapi nak bercakap dalam konteks kos sara hidup ni, sebenarnya banyak dah alasan kita dengar daripada pihak pemerintah, bukan alasan lah, reason ataupun apa tu kenyataan daripada pihak pemerintah mengatakan ini adalah isu global dan kita terima benda tu. Memang ternyata bila kita bercakap tentang kos sara hidup ni, ini adalah isu global. Okay. Tapi dalam masa yang sama, Mr. Najib ada sebut tadi, walaupun dalam situasi dari segi kos pengeluaran nampaknya macam dah makin kurang, permintaan pun dah agak stabil, tetapi kenapa harga masih tinggi, harga barang. So, ada beberapa perkara lah yang kita kena faham dalam konteks pengguna bila kita cakap tentang kos sara hidup. Pertama, kita kena melihat kita tak boleh lari dengan dua perkara ni, iaitu permintaan dan penawaran. Kami di Persatuan Pengguna Pulau Pinang, kami sering kali bercakap tentang budaya pengguna. Sebab apa budaya pengguna ni kami melihat satu naratif ataupun satu perkara yang perlu pengguna faham. Bila bercakap tentang kos sara hidup, bukan hanya berkisar kepada nak menambah pendapatan ataupun nak menambah jumlah ataupun gaji ataupun nak cari pekerjaan tambahan. Tidak. Perkara yang perlu pengguna lihat juga adalah soal cara hidup, gaya hidup. Sebab ini menyumbang kepada peningkatan kos sara hidup. Kalau perasan dulu, di awal-awal permulaan sebelum kerajaan dia tertekan, biasalah. Dia mic ni bila duduk di belakang jari, ibu jari suka tertekan. Di awal kerajaan sebelum nak memperlonggarkan perintah kawalan berkurung, PKP tu, kita lihat waktu itu di kalangan pemain industri ada satu kejutan di mana permintaan waktu tu melambung 3 kali ganda. Okey, 3 kali ganda. Waktu tu kita tengok harga ayam naik, harga telur naik. Dan apa yang berlaku? Waktu tu sebab 2 tahun dah PKP, baru nak buka sempadan, kita nak bebas. Waktu itu walaupun harga ayam dan telur naik waktu tu, pengguna still buy, still beli. Maknanya pengguna harus main peranan dalam hal ini. Bila kita bercakap harga barang, bukan hanya berserah 100% benda itu kepada kerajaan. Tapi dalam part pengguna, pengguna harus bermain peranan dari segi mengubah budaya pengguna. Apa dia bentuk budaya pengguna yang selalu kita bercakap dalam konteks Persatuan Pengguna Pulau Pinang? Cikgu Azmi ada bersama saya hari ini. Beliau merupakan cikgu saya yang berkhidmat dengan Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Dah lama, 35 tahun. Saya baru 25 tahun. Satu perkara yang saya belajar bila kita bercakap tentang kepenggunaan dalam konteks faham dari segi Persatuan Pengguna Pulau Pinang ialah kita cuba membawa ilmu kepenggunaan ini berbeza daripada naratif biasa. Selamanya kita hanya melihat kepenggunaan dalam konteks kos
menuntut ganti rugi ataupun membeli barang ataupun membuat claim tuntutan. Hanya sekadar itu. Tetapi ada satu sisi yang sangat penting yang jarang dibincangkan dalam konteks kepenggunaan adalah budaya pengguna. Banyak kajian kita boleh lihat. Kalau kita tengok sekarang ini, banyak pengguna melihat dengan memiliki, menggunakan selagi banyak benda yang dia miliki, selagi banyak dia menggunakan, pengguna anggap benda itu satu kesenangan. Tetapi ternyata bila ada kajian mendedahkan, lagi banyak pengguna memiliki, lagi banyak pengguna menggunakan untuk memenuhi keselesaan hidup, sebenarnya dia bukan pergi kepada keselesaan hidup, dia pergi kepada kesengsaraan hidup. Hanya lebih banyak kita memiliki, lebih banyak kita menggunakan, sebenarnya kita pergi ke arah kehidupan yang tidak selesa. Sebab itu dalam konteks ini, bila kita bercakap tentang kos-hari hidup, Mr. Najal, we must look ourselves. Kita kena tengok diri kita. Bagaimana budaya pengguna kita. Kita ni kadang-kadang jangan salah anggap ya bila soal permintaan dan penawaran ni dia bermain sangat kuat dengan kuasa pengguna. Nah, kalau kita tengok benda itu boleh mengganggu dari segi kos pengeluaran dan juga kos harga barang. Sebab kalau pengguna tidak betul melihat perkara ini, so dia akan pergi kepada persoalan yang lebih serius. Saya ambil satu contoh beginilah. Kalau dalam soal permintaan dan penawaran ni, isu pembaziran. Okay? Sekarang ni saya trend, Datuk minta maaf, saya tengok trend ni berlaku waktu waktu COVID itu. Waktu orang jual, Datuk Zam, orang jual kuih dalam kontainer. Kan? Satu kontainer tu, contohnya donat ada 5 biji. Okay? Di bazar-bazar Ramadan lah dulu. Ataupun karipap ada 4 biji, RM2. 5 biji donat RM2. So semua kuih dia letak dalam kontainer. Okay? Apa yang berlaku waktu tu? Kalau ayah pergi bazar, ayah boleh keluar seorang waktu tu, apa yang beli? Anak akan start pesan order kat ayah. Anak kata nak karipap. Isteri kata nak donat. Anak seorang lagi kata nak pizza lah ya, pizza yang jual dalam tu. Okay. So apa berlaku? Dia akan dapatkan benda ini dalam bazar-bazar Ramadan dalam kuantiti bukan keperluan dia. Siapa boleh makan seorang donat 5 biji satu kontainer? Saya tak boleh. Saya paling kuat 2 biji je. So apa jadi daripada 3 biji? Dia akan buang. Pembaziran. Sama juga kuih-kuih yang lain. Tapi alhamdulillah sekarang ni trend dia saya dah tengok sedikit. Ada dah start pengusaha jual satu kontainer ada 2 biji. Okay, should be good. Sebab dari segi permintaan dan penawaran kita cuba mengimbangi kos itu. Sebab walaupun pembaziran berlaku, ternyata kos akan meningkat. Sebab kita terpaksa minta banyak. So kos harga barang akan terus meningkat. So jadi pengguna harus main peranan dia agar walaupun kita tahu itu satu keperluan, tetapi jangan berlebih-lebih dalam keperluan itu. Okay? Itu baru satu dalam soal makanan. Boleh kita tengok lagi dalam soal bagaimana kita melayari tanah yang tempat kita tinggal. Okay? Tanah. Siapa yang ada masa pegang tanah? Kan? Seminggu sekali pegang tanah. Sebab saya pernah dengar Presiden saya, SM Umar Idris, arwah. Tapi bagi saya, dia masih hidup. Cikgu Azmi pun sama. Sebab idea dia segar. Waktu krisis dunia, ekonomi, 1999-98. Bila ditanya tentang bagaimana kita nak mendepani krisis ekonomi dunia begini. Masa itu kita panggil financial crisis. SM Umar Idris kata, kita kena tengok our soil, tanah kita. Kita kena layari tanah kita tu dengan baik. Sebab ternyata waktu 98,
industri apa tu dunia berlaku dalam kilang naik begitu pesat, industri otomotif dan sebagainya. Kita terlupa bahawa sumber makan kita datang daripada tanah. Okay. So, apa jadi? Kualiti tanah kita makin kurang. Dari segi bakteria dia makin hilang. Bakteria yang baik yang boleh produce the good food to our kepada kita. Macam misalnya kata good potato nak hasilkan. We tak bergantung kepada baja, we bergantung kepada tanah. That's why di Persatuan Pengguna Pulau Pinang we launch pertanian, natural farming. It mean kita tidak bergantung 100% kepada fertilizer ataupun baja. Kita hanya menyuburkan baik pulih kualiti tanah. Sebab dalam tanah itu Allah bagi secara percuma, dalam tu kita boleh dapatkan makanan dengan baik. Macam apa tu Prof Zam cakap tadi, natural farming ni orang kata tanam di kampung ke kan? Kan di kampung, pernah kan? Kalau di kampung kita tengok orang tanam tumbuhan ataupun tanaman makanan, kadang-kadang ambil air. Saya orang Kedah, orang Perak nah. Kedah Perak, isi saya orang Kedah, saya orang Perak. Kadang-kadang orang kata apa? Ambil air acak. Air acak noh. Air acak, faham ke air acak? Air longkang. Orang dulu-dulu kan. Air longkang mandian rumah kita je, bukan rumah orang lain kan. Curus pokok, kadang-kadang air ikan, jurus pokok. Pertanian begitulah. Betul. Kita tidak bergantung kepada fertilizer ataupun baja. Dan ternyata benda itu memberi kesan bila SMM menyatakan perkara itu, sekarang ni baru kita lihat. Maknanya kita terlalu bergantung sangat kepada import makanan hingga kan kita tak mampu nak menghasilkan makanan kita sendiri. Walhal kita banyak tanah. This was 98. Nanti. 98. That means if we had done something in 98, can you imagine where Malaysia will be when it comes to talking about environmental issues? We would have been so much further, yeah? Carry on, sir. Sebab itu saya ingin membawa satu cerita ni lah. Cerita ni tentang untuk pengetahuan Mr. Najel dan juga ahli panelis yang lain. CAP bersama di bawah pimpinan Cik Azmi dulu kita banyak turun kepada lapangan masyarakat. Kita build up budaya program-program kepenggunaan. We build up pendidikan di kalangan pengguna tentang cara hidup sederhana, jangan membazir, mengurus kewangan dengan baik. Lepas tu bagaimana kita nak react dengan isu-isu semasa tentang kos sara hidup, kenaikan dan sebagainya. Itu program-program itu kita buat hingga ke akar umbi. So apa yang kita buat, ternyata ada di satu komuniti di sebelah Perak yang tinggalnya di Sungai Kinta. Itu termasuk di Kedah pun ada. Kita buat, apa yang kita buat, kita panggil anak-anak muda yang kerja di Pekan, yang dulunya bekerja sebagai attendant hospital swasta ataupun sebagai security, pegawai keselamatan ataupun sebagai pernah bekerja di kilang-kilang percetakan, designer. Kita panggil dia datang untuk build up dia own economy without bekerja yang dia ada sekarang. So ternyata bila dia build up itu dengan cara, contohnya macam ada seorang anak muda ni, saya nama dia, umur dia sekitar 35 tahun. Dia tanam sayur bayam Datuk. Bayam merah. Prof Zam, orang chef dapur mesti tahu bayam merah ni. Sekarang ni susah dapat bayam merah ni. Bayam merah ni bayam kampung sebenarnya. Apa yang dia buat? Dia tanam bayam merah tu. Bayam merah ni senang je, tak payah buat batas. So just lapangkan tanah, siram tanah tu dengan air sungai Kinta tu, siramkan. Lepas tu gembur-gembur sikit tanah, tak payah batas. Tabur biji benih. Okey, dalam masa 2 minggu akan tumbuh tunas. So kita jarakkan di antara tunas dengan satu tunas tu lebih kurang lebih kurang 5 inci
jarak ni. So kita cabut. Yang rapat tu kita cabut. So apa yang dia buat? Dia buat benda ini sebagai projek ekonomi dan kita nasihat dia bawa hasil itu jual ke pasar. Dan ada setengah tu kadang-kadang tak sempat jual ke pasar pun. Sebab kan di kampung sekarang ada 5G, 4G kan. Kadang-kadang order dalam online je Datuk. Kan? Dan nak lebih nampak autentiknya tu, balut betul bayam merah tu dengan daun pisang. Ikat setengah kilo, jual ke market. Dia kata tak sampai sejam dia jual. So di kampung kos untuk hidup RM200 cukup sehari? Cukup sangat. So dia kata it's enough to me, dia kata. But the argument will always be kan, not everybody ada tempat untuk bercucuk tanam. Betul. Not everybody has that. Betul. Some will try to grow macam apa dia panggil tu yang atas bertingkat-tingkat, vertical. Horizontal punya bentuk tanaman. Yes, but as much as you can, you should. I feel kan macam cili padi pun kalau orang tanam sikit cili padi pun, Betul. you don't realise kadang-kadang cili padi harga dia boleh naik from RM3, RM8, RM7 dia boleh naik. Sekilo RM10 kan. Yeah? Yeah. So if you can save, it means you're also earning that money. Betul tak? Yeah? Okay. Some of our guests, Datin is very cold, Chef is very cold. Can we have a big round of applause? Come on. Yeah. Okay. All right. Chef, unfortunately, we have to go to Datin first. Huh? Okay. And then we'll come back to some more questions that we have. We have a lot. I want to ask about the monopoly of businesses and how the smaller businesses can also function and thrive. Because they've got a very hard competitor. If we challenge some of the big marketers, the big people who are playing in the game, chicken industry, whatever else, vegetables or whatever, they are all playing with the supermarkets and all that, which the small business person cannot penetrate. So maybe we can come back to that later on and cover that also as well, right? But first, Datin, good morning to you. I'm sure everybody knows you already, but please, can you tell us a little bit, a brief history about yourself and your climb to how you got to where you are today and what is it that you are concerned about, please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tengah hari ya. Selamat tengah hari semua. Apa khabar? Terima kasih kerana mengundang saya pada hari ini untuk sama-sama berkongsi isu kita hari ini, kos sara hidup. Baiklah, saya bercerita melalui pengalaman saya. Okay? Masing-masing ada bidang masing-masing. So bidang saya yang saya monopoli adalah bidang makanan. Ya. Saya seorang pelakon dan juga ibu pada 4 orang cahaya mata lelaki. Dan saya juga seorang isteri yang dah berkahwin selama 28 tahun. Berkahwin. Saya cerita perjalanan hidup saya. Boleh tak? Yes, please. Boleh tak? Yes. Kita nak share macam mana kehidupan tu. Kehidupan ni bagi saya amatlah tough. Ya? Saya berkahwin umur 22 tahun. Masa saya baru-baru berkahwin, saya berkahwin dan saya dibukakan satu salon, hair salon, Zarina Hair and Beauty Salon. Okay, apa jadi pada salon saya? Saya buka salon selama 3 tahun. Tapi lepas tu saya tutup salon. Kenapa jadi saya tutup? Sebab saya tak ada knowledge. Saya tak tahu apa-apa tentang ni. Saya cuma jadi bos, duduk kat kaunter. Yang kita tahu kira duit masuk saja. Okay? Apa jadi bila saya dapat pelanggan datang, staff saya tak ada. Staff saya keluar pergi lunch, tiba-tiba pelanggan kata, saya nak cuci rambut. Hah? Cuci rambut? Saya pun dengan confidentnya, boleh. Saya pun ambil lah tu bubuh kat belakang, saya cuci, meleleh kat muka dia. Tapi dia kata, okey Zarina, sedap tu, sedap. Boleh, betul. Lepas tu, lepas cuci rambut, dia kata, saya nak potong rambut. Saya nak awak potongkan. Ya Allah, saya cakap, saya tak pandai sangat. Saya potong biasa boleh lah. Oh tak apa, biasa pun tak apa. Awak buat layer-layer, dia cakap.
Sebenarnya saya buat rambut dia macam tikus. Macam ekor tikus. Tapi dia cakap cantik. Itu pengalaman saya. Selepas tu saya belajar dari situ ya. Saya mengadu pada madu saya. Dia cakap, Zarina, awak nak buka tapi awak tak ada knowledge. Awak tak belajar semua. Why not kita belajar? Belajar tentang perawatan segalanya. Tentang ni head to toe. Saya belajar Clara International. 2 tahun lah. Tahun pertama saya fail. Sebab apa? Saya fail bahagian teori. Saya tak suka benda yang saya dah tahu diulang lagi. Tapi sebenarnya teori saya lulus, tapi praktikal saya fail. Madu saya lulus. Dia lulus sebab dia betul-betul fokus. Saya tak fokus. Saya main-main. Tahun kedua saya buat lagi sekali, bayar 7,000, buat lagi sekali tahun kedua, saya dapat PP. PP adalah sijil untuk kita mengajar orang untuk bidang kecantikan lah. Head to toe. Alhamdulillah lepas tahun kedua tu barulah saya buka perniagaan kosmetik. Saya buka Sirna Sari Kosmetik. Mula-mula saya buka Sirna Sari Kosmetik memang boom. Masa tu orang tak ada lagi kosmetik, tapi saya dah pelopori bidang kosmetik. Kita punya sale pun masa tu sebulan beratus ribu Macam makin lama makin banyak kita punya ejen-ejen. Lepas tu saya buka Adura Marketing. Ya. Saya buka Adura Marketing sebab bila kita Excuse sir. That's it. You tak takut ke when you first venture dalam bidang yang orang lain belum ceburi? Saya orang yang tak pernah putus asa. Sebab terima kasih. Masa saya kecil saya pernah jual biskut dekat sekolah. Di mana biskut tu sebenarnya untuk diri saya sendiri. Tapi bila kawan minta, biskut tu harga 10 sen, saya jual 15 sen. So saya dapat 5 sen. So besoknya saya ambil balik, beli lagi biskut 2 bulak. Jual lagi. So dapat lagi. So saya kumpul duit. So what we're getting at is some tips over here for the aspiring entrepreneurs. Siapa yang nak buka business ke apa kan? We got some very good tips with Datin over here. Lepas tu saya pernah jual kain batik. Saya pergi Thailand, saya beli kain batik banyak. Saya beli kain batik harga RM6. Sampai dekat KL saya jual RM8. So saya untung RM2. Itu pun bila satu RM2, tapi bila banyak-banyak tu saya untung banyak. Saya kata, banyak dapat untung. Seronoknya. Sebab kita dapat perniagaan kita tu laku. Okay. Lepas tu sebab saya berkahwin dan suami saya orang yang berada, kan. Jadi masa tu saya tak belajar lagi tentang apa-apa. Saya orang kata kita bergantung harap dengan suami sajalah. Lepas tu bila saya buat Adura Marketing, perniagaan tu agak slow sikit lah. Kosmetik sebab orang dah percaya dengan Sirna Sari. Bila kita nak buat produk baru agak susah sikit. Kepercayaan orang nak dapat balik susah. Lepas tu apa terjadi dalam hidup saya bila saya dah melahirkan anak apa semua, perniagaan suami jatuh yang kita tak boleh kutip balik dah. Rumah kena rompak, barang-barang tak ada, apa semua tak ada. Sampai suami saya pun sampai dia sakit sampai kita tahap yang nak bayar duit hospital untuk suami pun tak ada duit. Sampai saya berhutang kat hospital, saya cakap kat hospital tu, boleh tak saya bayar ansur-ansur? Saya bayar sebulan 1,000. Saya menangis minta tolong kat dia. Saya tolonglah bagi saya suami saya sihat. Saya cakap saya tak tahu nak fikir macam mana. Lepas tu alhamdulillah dia bagi. Taklah banyak sangat, dalam 13,000 je kan. Tapi saya dapat bayar lah alhamdulillah. Lepas tu bila suami saya dah sihat keluar dari hospital, suami saya macam terkejut tau. Macam daripada dia ada helikopter sendiri, dia ada kapal layar lah, macam-macam benda dia ada. Tapi bila bisnes dia jatuh,
Dia takut nanti isteri dia lari. Takut. Jadi dia sampai panggil orang ikut saya pergi sana sini. Macam saya cakap, kenapa suami saya jadi macam ni kan? Saya pun risau. Lepas tu saya cakap dengan suami saya, abang jangan risau. Abang ada 2 isteri dan anak yang ramai dekat belakang. Yang akan jaga abang, yang akan setia dengan abang selama-lamanya. So abang jangan risau. Itulah mulanya saya buat pulut kuning saya. Saya buat dekat rumah, dekat betul-betul tepi rumah saya masak. Oh, pulut kuning, rendang ayam, rendang daging, rendang kerang, pulut panas sama tu botai. Mari-mari siapa nak pulut kuning, saya akan berada di Ampang Park. Saya buka bonet je. Saya buka bonet hari Jumaat. Saya pandai, saya pilih hari Jumaat sebab hari Jumaat lunch hour break lama sikit. Jadi saya tengok, saya announcekan dalam IG saya tengok orang beratur. Saya cakap, betul ke ni orang beratur ni? Betul orang beratur nak beli pulut kuning saya. Alhamdulillah. Pulut kuning saya buat 200 pack habis. Saya cakap, saya bagi duit kat suami saya. Saya cakap, bang, ni duit kita tau. Ni duit kita menyaga ni. Orang beli. Lepas tu baru dibuka mata. Mula dia tak percaya tau saya boleh masak apa semua ni tau. Lepas tu baru dia buka mata, dia cakap, kita buat kat rumah sikit-sikit. Buat hari-hari dapat order. Lepas tu saya buka ejen. Ejen datang kat rumah saya dah macam ejen dengan anak-anak dia. Saya bangga tak sebab apa? Wanita ni, orang perempuan ni dengan anak-anak 2-3 orang kat dalam kereta, bawa angkut pulut kuning saya belakang ni, angkat order semua. Saya pun dapat bantu mereka tau. Saya seronok. Dah jadi macam kawan. So, dari situ saya kembangkan bisnes saya. Alhamdulillah lah. Saya dapat buat suami saya yakin. Daripada dia tak yakin langsung, sampai dia yakin yang kita, insyaAllah, kita tak payah juta-juta. Kita hidup dapat ratus-ratus, dapat sikit pun okey, alhamdulillah. Janji kita ada duit. Janji kita anak beranak kita tak berpecah. Dan alhamdulillah madu saya pun dia tolong saya. Sebab saya cakap saya jangan suruh saya buat bagian akaun. Nanti duit tu saya beli beg Chanel. Sebab saya kan kita dah biasa. Saya dah biasa pakai cantik semua. Nanti saya habis duit nanti kata. Lepas tu madu saya jaga bagian akaun. Sebab dia very straight. Zarina, ni awak aku take lagi duit ni RM43. Saya cakap, alamak malunya nak minta duit kat orang RM43. Tak apalah saya bayar Datin. Zarina, ambil itu duit bisnes kita. Ambil, dia cakap. Dia very straight. Lepas tu saya kata, baik-baiklah. Saya pun call lah. Ada lagi RM43 awak belum bayar. Sebenarnya saya malu tau nak cakap pasal tu. Tapi kadang-kadang saya ni sejenis yang orang yang, tak apalah ambil. Zarina, kalau awak bisnes macam ni, ambil tutup bisnes awak. Sebab itulah dekat saya punya perniagaan saya, madu saya still ada tolong saya. Still tolong saya jaga perniagaan saya. Sebab saya sendiri tak boleh. Kita hidup kena ada orang lain bantu kita. Betul tak? Kita sendiri nak buat angan-angan kosong saja. Kita kena ada orang sekeliling yang support kita dan kita kena baik dengan semua pekerja kita. Kena ingat pekerja itulah yang tolong kita sebenarnya. Orang-orang lain yang tolong kita. Jadi bagi saya, bila kita buka peluang perniagaan pada orang, kita menambah rezeki orang dan rezeki kita lagi murah. Alhamdulillah, sampai sekarang still ada produk saya dan saya pun kembangkan produk saya. Saya beli mesin retort. Mesin retort tu RM300,000 tapi saya bukan beli cash. Saya pinjam dekat Maybank. Saya buat pinjaman kat Maybank. Itulah satu-satunya pinjaman yang saya buat. Lain saya tak pinjam. Saya tak pinjam duit juta, ribu-ribu, tak ada. Duit sendiri. Ada, kau beli tak ada sudah. Tapi dari situ kita rolling. Dapat duit kita bayar. Sebab itulah orang kata, kenapa Zarina awak pergi Singapura, pergi sana, pergi sini. Awak pergi sana. Saya terkejap semalam saya nampak awak lompat sana, sebenarnya lompat sini. Sebab saya nak jaga pekerja saya yang ada dekat kilang tu. Diorang nak makan apa? Diorang ada anak bini. Betul tak? Kalau diorang, saya tak bagi diorang gaji macam mana? Betul tak? So, saya kena keluar. Saya bisnes saya tak bertumpu pada satu tempat je. Orang sini dah makan dah pulut saya. Takkan orang sini dah makan hari-hari. Saya pergi ke negara lain. Negeri lain. Saya lompat ke negara lain. Saya bawa kereta sendiri. Saya pergi Singapura pun bawa kereta sendiri. Boom, bawa dengan anak saya. Dia tidur. Kau tidur ya? Ibu bawa kereta.
Ibu saya kena aircon, mata kena aircon dia kata. So saya bawa dia teman saya. Saya bawa dia berniaga. Saya ajar dia berniaga sebab apa saya kata kau takkan dapat duit sendiri kalau kau tak buat kerja. Anak saya pandai. Duit yang kecil tu lah. Yang SPM dengan yang MSU, belajar kat MSU. Okey, kalau saya ikut ibu bayar tak? Dia cakap, bayar. Macam mana ibu bayar pekerja ibu, macam tu lah ibu bayar awak juga. So, kita encourage dia untuk dia sama-sama berniaga. Awak jangan malu berniaga. Ibu awak jual pulut. Awak malu ke ibu awak jual pulut? Tak. Jangan malu. Ini rezeki kita. So, saya pergi mana-mana berniaga. Bagi saya, kalau di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jangan kata tak boleh. Alah, tak laku lah. Hari ni tak laku, mungkin tak laku. Besok lusa laku. InsyaAllah. Lepas tu, mula-mula perniagaan saya banyak bagi orang. Bagi. Tak apalah, ambil. Tak habis. Ambil. Tapi rezeki saya murah. Lepas tu rezeki saya murah. Yelah, mungkin mula-mula orang ambil, lama-lama orang, tak apalah saya beli. Betul tak? Rezeki saya murah kat situ, alhamdulillah. Jadi saya dengan ini saya rasa bersyukurlah saya dapat bantu suami saya. Sekarang ni director, saya director, anak saya director. Suami saya tak director, suami saya dah bankrupt, tak boleh buat apa-apa. Nama dia tak ada, dah blacklist. Tapi tak apa. Nama saya dengan nama anak saya. Tapi suami saya tetap ada, tolong saya, bantu saya sebab dia ada pengalaman yang luas tentang perniagaan. Dia dah pergi satu dunia, dah pusing satu dunia ni. Perniagaan ni dulu besar kan. So dia kongsi pengalaman tu dengan saya. Jadi saya rasa alhamdulillah dengan bantuan suami saya, dengan bantuan anak-anak tiri saya yang bijak pandai komputer. Saya tak pandai komputer. Kalau suruh Zarina isi form, macam mana buat apa ni, aku tak tahu. Macam mana nak buat ni, saya akan suruh tolong buatkan Siti, tolong Kak Lola. Anak tiri saya panggil saya Kak Lola. Tolong Kak Lola buat ni, tolong Kak Lola isikan form ni, dia akan buatkan. Saya punya produk sampai dapat sijil halal, sampai dapat HACCP, dapat semua. Dah orang kata alhamdulillah lah. Kita ada dekat Petronas, kita ada dekat Lotus, kita ada dekat agent. So cuma kita tak boleh berhenti di situ saja. Kita kena berusaha, kena keluar juga, kena usaha juga. Sebab apa? Semua benda kena bayar. You cukup bulan, you kena bayar API, you kena bayar tu, you kena bayar kilang, semua benda you kena bayar. Kenapa saya pergi sendiri? Saya pergi sendiri sebab orang nak jumpa saya. Kalau saya harap pekerja saya, hari ni dapat sale lah, dah dapat lah 200. Kalau saya pergi dapat sale 2,000, 3,000 dapat. Betul tak? Kadang-kadang orang nak jumpa kita, nak berbual dengan kita. So kita jangan sombong dengan orang. Jangan sombong dengan sesiapa. Rezeki kita Allah yang bagi. Yang saya nak bagi tahu tentang kuasa hidup sebenarnya atas diri kita sendiri. Ya? You boleh buat perniagaan sendiri kat rumah, even though you buat kari pap pun. You boleh buat kari pap frozen. You boleh buat roti canai frozen. Roti canai, you bubuh kat dulang tu. You dah tepuk, dah uli, tepuk, tarik. You buat ni, pek. You frozen kan dia, frozen, buat cantik, nipis. Sedap roti canai you orang cari. You buat pula dal yang sedap. Buat kari dalca kan. Buat sedap. You boleh buat semua benda tu. You jangan cakap, saya boleh buat ni saja. Nanti balik saya penat. Sementara you balik rumah tu, sementara you apa? You boleh buat semua benda-benda ni. You boleh menjaga dekat office dengan kawan-kawan pun kan. You beli mangkuk tingkat. Korang nak tak aku ada mangkuk tingkat? Ada 3 lauk tau. Nasi, lauk ni betul dengan sayur. Buatlah. Kalau diorang nak, why not? 5, hari ni 5. Besok sikit. Kalau benda tu, kalau hasil kita punya masakan, tentu je sedap, betul tak? You masak sendiri kat rumah, sama tak dengan you jual? You kena buat benda yang sama. Kalau you masak sedap, makan kat rumah, you jual pun benda yang sedap juga. Jangan you masak sedap-sedap kat rumah, kat luar you jual kurang tu, kurang ni, kurang bahan. Habislah perniagaan you. Orang nak makan macam mana yang you masak. Kan? So you buat betul-betul. InsyaAllah bila you buat dengan hati yang ikhlas satu produk tu, InsyaAllah perniagaan you akan laris. Dan jangan sombong. Bila kita ada duit ke, kita niaga bagus ke, kita ingat orang-orang bawah kita. Kita ingat orang-orang lain, kita ingat orang susah. Kita boleh sedekah, kita sedekah. Kita boleh bagi, kita bagi. Kadang-kadang kita rasa, aku nak bagilah, bagi je.
dah lupa. Orang tepi jalan tu dia ni. Tak apa, you rasa nak bagi, you bagi je. Sebab ada kalanya you memang you kena buat macam tu untuk bagi you rasa tenang, relax. Aku dah bagilah kat orang tu. Kan? Bila kita bagi seseorang tu, aku dah bagi. Betul macam Datuk cakap tadi. Kita nak bagi orang, bagi benda yang baik. Ya? Bukan benda yang you tak pakai. Katalah you ada baju you cantik. Oh tak sayang nak pakai baju ni. Baju yang cantik tu lah you bagi. Kenapa you nak bagi baju buruk-buruk you kat orang? You nak tak baju buruk-buruk I? Macam tu ke? Tak baguslah. Kalau you kata, I ada baju tahun lepas, baju raya. Baju raya tau, baju raya I pakai 2-3 kali je. Tak apa you bagi baju raya. Mungkin dia boleh pakai raya sebab itu you pakai. Dia pakai orang tak nampak lagi. Kan? Mungkin you boleh buat macam tu. Betul tak? Okay, terima kasih. Thank you. Always bila nak bagi barang tu kadang-kadang macam kosmetik pun mungkin kita tak Yeah, pakai, betul. tapi simpan. Bukan saya pun. Yeah. But you know when they simpan, then Yeah. bila expiry date tu baru nak bagi orang tak ada You guna bagi, kan? Saya pun macam tu kalau saya balik kampung lah katakan. Sebab saya banyak benda ni, saya suka membeli. Sebab saya bila orang berniaga saya suka support sama-sama support. Kadang-kadang kat bos kan, bila orang tak ada, kesian tu. Kita pergi kat bos orang ni, sebenarnya sama-sama berniaga. Pergi beli kat dia, beli kat dia, support dia. Pergi beli. Sebenarnya kita tak pakai pun. Tapi kita bagi pada orang. Aku tak pakai ni, bagi. Tak apalah. Kita support each other. Like Datin, bila you change from one business to another business kan? Bila masa you kena reality lah, kena ada reality juga. Sedap ke tak makanan you kan? Kadang-kadang kalau makanan you tak sedap, Dan how do you know? You kena tahu tau, bila orang komplain tu bagus untuk you. Bila orang komplain you punya food, Zarina, I nampak food bagus. Alhamdulillah, terima kasih komplain kat saya. Sebab selama ni saya berangan, sedap sangat produk saya. Kan? Bila orang komplain, baru tahu, ada kekurangan. Sebenarnya air tangan kita dengan air tangan pekerja kita lain. Betul tak? Bukan hari-hari kita boleh hadir kat kilang kita. Kadang-kadang saya buat paste. Tiba-tiba saya dekat Singapura, paste dah habis. Staff saya pun buat, tak apalah nanti saya buat sendiri lah, saya buat lah. Dia pun buat. Tak sama. Bila saya rasa, alamak, larilah. Chef, larilah rasa ni. Kenapa awak tak ikut kita punya ni? Kita dah ada dia punya sos kan? Kenapa tak ikut ni? Dia kata nak buat cara dia lah pula. Kan? So kita kena ada kita punya trademark. Produk kita apa benda. Kalau macam saya rendang saya orang Negeri Sembilan dan mak saya orang Perak. Jadi saya campurkan cili api dengan cili kering untuk rendang saya. So rasa dia memang berbeza. Sebab biasa orang bubur cili kering saja. Saya bubur cili api, tapi cili api tu saya masakkan betul-betul masak. Hancur cilinya, bijinya betul-betul hancur. Janganlah bagi orang makan biji masuk ke perut orang. Sakit perut orang. Betul tak? Dulu-dulu saya suka apa tahu? Saya suka tumbuk ni, giling. Opah saya suka giling. Wah, giling. Gini masuk giling. Tapi sekarang ni orang dah moden. Semua mesin kering. Tapi saya tengok biji-biji still ada, kan? So benda biji-biji tu yang tak bagus. Kena betul-betul hancurkan sampai bila kita masak pun sambal tu, you masak sambal setengah jam tak apa. Biar sambal tu lama sampai betul-betul masak. Tahan lama. Itulah sebenarnya resepi tahan lama. Kalau you masak sekejap, you nak harapkan you punya sambal tu tahan. Tak tahan dia. Tak akan tahan. Lauk you, rendang you tak akan tahan. Bawa pagi, petang dah kenapa rendang you dah basi? Basilah. You tak sabar. You masak tu kena ada passion. Masak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, permudahkanlah masak aku ni eloklah, sedaplah kan. You masak. Kadang-kadang orang nak cepat. Cepat. Kita bagi staff kita. Aduh. Kadang-kadang saya kata, aduh, pening aku. Kan? Kak, kenapa lain lah rasa awak punya sekarang? Alamak. Bila orang komplain kita rasa tak seronok kan. Tapi kita pun tak ada apa kata? Tak ada upaya. Kita nak sumber ni kita nak uruskan sendiri kan. Dengan anak saya lagi, dengan rumah tangga lagi, dengan bisnes lagi. Yalah, semua kita kena bagi-bagikan masa lah. Yang penting untuk kuasa hidup puan-puan dan tuan-tuan yang ada di sini semua, kita tahu diri kita setakat mana bajet untuk diri kita, keluarga kita. Kita pakai baju apa? Ukur badan sendiri, okay? You rasa nak belanja lebih, sekali-sekala tak apa, you belanjalah, kan? Makan sedap, apa salahnya makan sedap?
Kan? Semua orang nak makan sedap. You makanlah. Tapi you kena tahu, cukup tak untuk kita punya family, kita punya ni macam ni. Sebab semua barang kena beli. Sabun, beli apa, beli itu, beli soflan lah, apa benda, mop lantai lah, mop itulah. Cukup bulan, duit benda-benda macam tu, grocery kita, habis macam tu ya. Kan? Betul tak? So kena ada bajet yang kita tahu untuk bulan ni berapa. Saya cukup 500 sebulan untuk bajet dapur saya. Okey, berapa yang kita ni? Benda-benda yang penting tu, katalah kalau kita dekat rumah kan, benda-benda kering kita utamakan dulu. Macam cili kering lah, apa gula lah, beras lah. Jangan sampai tak ada, jangan sampai habis, kan? Yeah, planning important. Yes. Very important, Yes. Thank okay. you. Thank Alright. you, Datin. Thank you. Chef Zam, waiting for a very long time. Chef Zam, now probably you can heat up yourself a little bit over there. Very cool. Very cold, eh? Chef Zam, can you talk about what the public needs to know, community? Talk about the possibilities through your success stories as well, and then come to inspiring people to do. I believe in your case, it is not wrong to say that along with your success, you've found time to give back to the community in many ways. We'd like you to talk about that, Thank you please. so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Chef Zam. Saya introduce sikit lah dulu ya. Saya ni saya pengusaha, saya juga seorang usahawan. Saya ada sebuah college kemahiran yang diberi nama Rich Talents International College di Seksyen 14 Shah Alam. Dan sebelum saya buka Rich Talents tu, saya ada jalankan dan sebuah college di Puchong, Silver Spoon International College, yang menawarkan kursus-kursus peringkat sijil kemahiran Malaysia dan bidang seni, culinary, pastry, bakery dan sebagainya lah. College kemahiran lah. Dan lepas 10 tahun lebih saya jalankan college tu, saya jual saham-saham saya kat situ. Lepas tu saya buka yang baru di Shah Alam. Saya pun berpindah daripada duduk Kota Damansara. Sekarang duduk Shah Alam, so dekat sikit tempat kerja lah. Ya. Saya selain pada itu, saya juga selain daripada menjalankan college, menguruskan college, saya terlibat dengan beberapa lagi aktiviti lah. Dan suka saya highlight di sini, salah satu aktiviti yang saya buat ialah saya terlibat dalam penubuhan ataupun mengasaskan Food Aid Foundation. Food Aid Foundation ni kita ada slides tak ada? Can we play on the slides? Ada tak? Okey, tak apa. Kalau kita ada nanti kita ready. Okey, Food Aid Foundation ni kita tubuhkan daripada tahun 2013. Sudah 10 tahun. InsyaAllah next month, 8 bulan we will be there. We'll be celebrating our 10th year anniversary with a nice dinner, of course. Food Aid Foundation ni kita tubuhkan untuk membantu mereka yang lapar, dari sudut kasarnya ialah supaya nobody goes hungry. Yeah, that's why kita punya tagline there, food banking for the needy. Kalau kita perhatikan, sebab saya dan juga kita ada 5 orang founder semuanya, kita kerana kebanyakan pada kami tu daripada latar belakang food and beverage, yang terlibat daripada supplier, equipment pada hotel dan restoran, ada yang kerja dengan Dewina, ada lawyer seorang, ada arkitek. Dan kita perhatikan begitu banyak sekali makanan daripada segmen komersial, hotel, restoran, kilang yang ended up membazir. Bukan saja daripada hotel, restoran, kilang, daripada pasar borong sendiri, yang in the end it goes to waste. So our aktiviti, salah satu aktivitinya ialah kita nak secure ataupun kita nak selamatkan makanan-makanan yang terpaksa dibuang
hanya kerana mungkin tidak mencapai piawaian market ataupun piawaian pasaran yang nak semuanya sempurna. Jadi instead of buang, kita kutip, kita buat balik. Kalau kita perhatikan di sini, dalam 17 tan food and kitchen waste is generated setiap hari. Bayangkan, ini di Malaysia saja ya. 17 tan yang dibuang pada setiap hari dan 4,080 tan daripada 17,000 tan ni masih boleh diselamatkan. So kita kita cuba selamatkanlah melalui Food Aid Foundation. Every day we waste food enough to feed 2.2 million people. So just imagine how much food goes into the incinerator, into the dustbin tanpa kita sedar. Sebab everybody is contributing into to the waste. Kalau kita kat rumah sekalipun tak nak makan dan buang, padahal boleh masih boleh diguna pakai, masih boleh dimakan, masih is still safe for human consumption. Yeah. Okay, moving on. On the other hand, I don't remember the slide. Okay, about Food Aid Foundation. Macam saya katakan tadi, kita mula daripada tahun 2013. It took us 3 years to to materialize and to get approval. At first, masa kita apply dulu, PM lama dulu, kita apply nak pakai nama food bank. Tetapi tidak lepas 3 April turun naik, dia orang government tak bagi, bank negara kata tak boleh. Nama bank tu hanya dikhususkan untuk bank sahaja. Tetapi I think a few years ago dah diluluskan kot dekat kalau tak silap. Dah ada, dia bagi nama food bank tu. Sebab kat Amerika food bank ada. Kita kat sini kita nak pakailah food bank tapi tak lulus. Food Aid Foundation is as good as food bank. Yes. Kan? Apa yang penting ialah kerja-kerja yang kita jalankan untuk membantu orang menyelamatkan makanan yang terbuang, yang mungkin dibuang, dan juga pada masa yang sama membantu orang yang memerlukan. Food Aid Foundation is Malaysia's leading food bank. We provide food to charitable homes, poor and underprivileged. And it is a non-profit organisation with a tax exemption punya file number. Jadi kalaulah ada di antara anda yang ingin menyumbang daripada syarikat lah, kalau perseorangan tak boleh rasanya. Daripada perseorangan tak boleh nak claim tax balik. Kalau daripada syarikat, kalau you all contribute pada kita boleh bagi receipt dengan tax exemption number tu. Bila file tax return dekat LHDN, bolehlah claim sikit. Ya, itu adalah penting untuk company buat CSR lah ya. Because we need approximately 70,000 ringgit per month to operate. Our operating cost is RM70,000 sebulan. Kerana kita ada kita punya central kitchen, kita ada kita ada chapter di Perak dan juga di Kelantan, di Sabah. Kita ada full time staff, kita perlukan duit untuk jalankan bayar api air, bayar sewa dan juga jalankan lori yang kita ada 3 ke 4 lori dengan sejuk beku dan sebagainya. Jadi itu memerlukan kos perbelanjaan yang agak tinggi lah. Chef, Yes. when you talk about some of the difficulties that you have, right? Correct. Are many Malaysian businesses able to contribute back Oh to you? yes. I am very proud that we can move on with the slides. Okay, these Wow. are our supporters or partners. Kita kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Perdagangan Dalam Negeri sini, ya, KVDN, dengan Malaysia Association of Hotels, Professional Culinary Association, IFBA dan juga Mabia. Dan ini adalah our very close partners yang selalu menolong in terms of support daripada industry professionals, daripada manpower. Kalau kita ada event apa-apa, ada emergency ke apa, orang-orang ni akan turun untuk masak on site and so on. Lagi? Next slide. Next slide please. Okay, ni how we operate.
we get our supplies daripada manufacturers, commissaries, bakeries yang katakanlah kalau kilang, for example, kilang mihun, the best example, the easiest one is kilang mihun. Kalau mihun tu ataupun Maggi katakanlah sekarang anyway boycott sikit lah. Instant noodle. Sikit lah spirit. Okay, jadi kadang-kadang ada yang sekepihan-sekepihan patah-patah tu kan. Kita sapu bagi suruh staff dia sapu, bagi kat kita, bawa balik kat kita punya kitchen di Desa Tun Razak, kita masak, kita godekkan jadi benda lain. Jadi instead, bayangkan kalau kilang sehari yang patah-patah je sekepih-sekepih, mihun ke mi ke apa ke, berapa maybe puluh kilo satu hari kot. Satu hari, seminggu, sebulan berapa puluh tan. Kan? Jadi bagi kat kita buang, kita regenerate, reprocess, kita buat benda lain. Boleh katakanlah mihun patah, boleh buat bepang. Betul tak? Instead of buang. For example lah. Ya. Lepas tu kita juga dapat daripada distributors wholesale. Now, kalau yang wholesale ataupun distributors atau supermarket, dia 6 bulan ke bawah, I think dia kena pulang balik dah kot. Produk. Kan? 6 bulan produk dalam tin ke, produk kering ke, 6 bulan ke bawah dia suruh datang kutip. 3 ke 6 bulan lebih kurang macam itulah. Kan 6 bulan kutip dah balik. Jadi kutip dia orang tak boleh nak jual. Dia orang akan dispose. Jangan dispose. Bagi kat kita. You tak boleh hantar. Kita pergi collect. Kita pergi collect, kita buat balik kat rumah. Katakanlah sardin. Tinggal 6 bulan lagi expiry. Do you guys know, katakanlah barang-barang kering ya, expiration date tu, lepas expiration date tu, kalaulah, pada saya lah, benda tu tak kemik, benda tu tak rosak, masih boleh makan. Sama juga dengan ubat-ubatan. Tetapi kita pengguna, kalau kita kena beli produk tu, kita tak akan beli, betul tak? Roti, for example, selagi tak berkulat, selagi tak keluar kerak, masih boleh makan. Walaupun roti kan dia very short kan 4 hari. Keras sikit. Meletak balik. Kalau arwah mak saya dulu, roti keras sebelum adanya Gardenia, sebelum adanya Massimo, beli roti kedai Cina lah. Roti Paon lah. Kedai Cina dekat Terengganu. Saya orang Terengganu. Ada orang Terengganu tak? Ada. Okey. Kedai itu kan. Jadi kalau sehari besok dah keras sebab dia tak letak banyak pengawet lah, banyak bread improver lah. Jadi dah tak sedap makan. Kita budak, kita tak nak dah. Mak kalau masak nasi tu, nasi dah kering, dia akan letak atas nasi tu. Lembut lebih daripada baru. Bukan lembut macam baru tau. Lembut lebih daripada baru. Kan? Cara mak-mak kita dulu selamatkan makanan ni si buang. Okay? Hotel, cafe. Okay, hotel especially Ramadan. Kalau you perasan, Ramadan mengajar kita mengikat perut supaya kita boleh ingat orang-orang yang lebih yang tak ada makanan. Betul? Betul tak macam tu? Betul? Keluar hadis sekarang saya payah. Ya, tetapi kalau kita perhatikan di Malaysia, Ramadan inilah pembaziran paling teruk. Betul tak? Kita pergi ke hotel. Saya tahun depan insya-Allah saya akan kerjasama dengan Pavilion Hotel datanglah ya. Kita kita pergi ke hotel tahun ni kalau tak silap saya ada satu hotel di Bangsa. Buffet 400. Seorang makan. Ina 400. Kau apa kau boleh cekik 400 buka puasa? Betul tak? Melampau. Tetapi gini. Orang kata berasak-rasak macam Maidin sale orang pergi. Kan? Maidin buat sale orang berasak pergi kan? Macam orang kata orang kurumun macam ulat taik. Man, boleh sebut nama hotel ke ni? Kan saman aku tak pasal. Tak payahlah. Satu lagi hotel dekat dengan KLCC. Sebut lokasi dan berdekatan ya. 298. Kau nak cakap apa? Kan? Tu go air tu dah tu. Dah. Tak apa dah. Kenyang kan? Kalau yang kaki buka puasa, kaki kena makan nasi tu, tak usah. Kan? Yang kaki memang buka puasa, bismillahirrahmanirrahim. Nasi dulu. Benda lain dah ada 100-200 jenis, tak usik dah. Rugi bayar RM298. Betul tak?
Tetapi untuk tahun depan saya kat pavilion datanglah ya. Sempat. Tak tahu apa. Sebab promosi. Ni orang kata early bird awal. Okey. Dan selain pada tu kita juga yang cerita pasal hotel buffet tadi. So every day kita akan ada lori kita, staff kita akan round hotel yang bekerja sama kita, kutip apa yang dapat. Nasi putih pun kita ambil, nasi minyak pun kita ambil. Nasi putih kita bawa ke kitchen kita. Kitchen kita di Desa Tun Razak tu memang full commercial kitchen dengan semua modern equipment, cook, chill, cook, freeze semua ada. Ni NGO ni Ustaz. Alhamdulillah. Kerana partner kita seorang tu, Richie tu, dia supplier equipment. So semua barang dah ada. Wet market di Pasar Selayang. Kan kadang-kadang kata cauliflower ke sawi, yang ada kuning-kuning sikit, dia tak hantar dah. Jadi kita buang yang kuning tu, kuning-kuning sikit tu, yang lain tu bagi kat kita. Kita datang collect. Supermarket, hypermarket retailers, community food drives dan sebagainya lah. Moving on. Bila kita dapat supply ni, kita bawa balik ke Food Aid Foundation di Desa Tun Razak. Kita buatlah penyimpanan yang sepatutnya. Chill ke, freeze ke, kalau kena masak terus, kita masak terus. Lepas tu kita chill and freeze balik. Lepas tu yang dah masak tu kita bawa keluar. Kalau perlu ada, katakanlah banjir, kita bawa ke site, kata dari Pahang ke apa, kita bawa mobile kitchen kita. Pergi masak kat situ juga. By all volunteers. Kita punya volunteers ada doktor, ada lawyer, magistrate je belum. Ada magistrate nak volunteer boleh juga. Semua ada engineer, semua yang kau-kau punya. Yang datang every weekend datang tolong kita. Ya. Okay, moving on. Okey, kita ada main operation kita di KL dan Selangor, di Kelantan, dan kita juga ada Perak chapter. Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, kita banyak partners di negeri-negeri lain. Kita juga ada di Kelantan dan Terengganu. Kita bekerjasama dengan JKM dan sebagainya lah. Alright, go. Okey, ni kita punya central kitchens. It's fully equipped central kitchen dengan modern equipment and commercial equipment. Kita boleh masak dekat central kitchen tu up to 500 meals sekali masak. Alhamdulillah. Ini kita punya storage area, warehouse area. Tengok barang-barang yang kita ada. You will be surprised barang-barang yang ada dalam store kita yang orang donate. Coklat yang mahal-mahal, Ferrero Rocher, tak Ferrero Rocher, semua kita dapat. Masa di COVID dulu kan banyak company tak boleh jual barang. Wagyu beef kita masak untuk bagi orang yang dekat balik daripada overseas yang kena quarantine tu. Balik daripada Italy, daripada Spain semua, tak boleh nak keluar kan. Duduk dekat hotel kat mana, kita supply wagyu beef segala bagai. Makan steak dia orang tau. So semua tu kita dapat free. Kita masak je. So this is where all the country's food supply has gone to. Yes. Lagi dia. Tengok berkoyan-koyan lah. Strawberry, blueberry. Sorry, semua orang-orang susah boleh makan. Melalui kita lah. Okay, go. Ni kita sebelum tu kita juga ada test lab untuk memastikan bahawa makanan yang kita terima, makanan yang kita masak tu tidak menyebabkan mudarat pada orang lain. That's why kita ada test lab dah juga, ya. Okay. Training rooms kita ada, admin office kita ada. Cuba tengok kita punya activities punya. Ni lori kita. Yang ni lah perlukan minyak, perlukan bayar tol, perlu bayar road tax. Itulah kita perlukan donation tu. Ya. Go on. Lori ni Ibrahim, Datuk Sri Ibrahim Ahmad Badawi, Dewena Food. Dia bagi lagi, itu siapa lagi bagi? Banyak lah yang bagi. Okay. Go on. Ni di Kelantan branch. Food donors, tak apa. Yang boleh skip. Boleh skip. Skip. Okay. Our work. Okay. This is very interesting. Ini dia aktiviti yang kita buat.
Tengok pisang-pisang tu. Ini yang orang reject tau kat pasar. Hijau lagi pisang abu tu nampak cantik lagi kan. Tapi kalau untuk market tak sesuai, dia orang reject. Daripada buang, kita kutip. Lagi dek. Susu anak tak susu anak yang mahal. Enfagrow, Pedisure, Isomil, semua kita ambil tu yang dekat nak expired, kita bagi pada PPR ni orang. Kita bagikan. Ni Pampers ke apa ke semua ada. Go on. Okay. Lagi kita masak banyak-banyak macam ni. Lagi dek. Lagi. Okay, dan kita distribute lah. Kita distribute, kita tak kira whether you Malay ke, Cina ke, India ke, Serani ke, Pakistan ke, Muslim ke, Buddhis ke, Hindu, tak kira. Whether you are Malaysian ke, whether you are foreigner ke, asalkan you adalah dalam golongan yang perlu makan untuk hidup, kita bagi. Yeah, go on. Tu orang asli juga. Refugee centers, banjir di Kelantan hari tu. Dan sekarang ni kita standby lah. Dia banyak banjir ni. Penang. Okay, COVID-19 hari tu. Wow. Kita bagi makan polis pun. Ya, polis pun. Go on. Engagement with corporates. Okay, we are very fortunate that we have been getting really tremendous support from corporates. For example, McDonald kena tak boleh. Zit. Dulu. Zit. KFC, Kellogg's. Tapi kelakar juga kadang-kadang kan. Kellogg's ni hari tu kita buat program untuk bagi makan. Sebab ramai budak-budak kampung yang pergi sekolah tak makan sarapan. Jadi kita nak pasti kalau tak makan sarapan. Sebab saya pernah dulu, masa saya besar dulu, mak kerja pagi pukul 7, pukul 6 lebih dah keluar ya mak. Kita bangun tidur nak pergi sekolah tak ada makanan. Jadi macam lapar tau. Lama-lama dia terbiasa. Terbiasa tak makan pagi jadinya sebab perut dah biasa. Jadi tak boleh pula nak makan pagi. Jadi bila pergi ke sekolah tu mengantuk. So in order to avoid the same scenario, kita cuba initiate sarapan dengan kerjasama Kellogg's Cornflakes. Pergi dekat mana, kat Seremban ke kat Nilai ke dalam kampung lah. Anak-anak budak-budak kecil biasa makan tekan nasi lemak, biasa tekan mihun goreng. Bagi makan Kellogg's Cornflakes dengan susu UHT yang tawar hebe. Kau rasa? Muntah weh budak-budak tu. Daripada cornflake tu dalam mangkuk yang crispy, tuang dia tengok sampai lemau. Tak boleh nak telan. Tapi itulah, but we learn. We made a very big mistake. Manalah pergi ke kampung nak bawa budak pakai cornflake, pakai UHT kosong. Mungkin kalau susu yang coklat punya, dia orang boleh minum telan. Kalau susu kosong tu tak nak. Strawberry, letak pisang. Ni tak. Strawberry and pisang. Ataupun kalau kasih macam Coco Crunch, bolehlah kot. Nestle. Ni dia berinya konflik bodoh. Mana budak nak makan? Dia tengok saja. Tak terlalu telan. Tapi we learn lah. So kita tak bagi konflik pada budak kampung lah. Kan? Lepas tu Mastercard. Mana lagi? Banyak company corporate yang besar-besar. FedEx. Lagi corporate volunteer beyond food banking. Go on. Okay, saya nak sentuh satu tentang community empowerment. Yes. Besides bagi orang-orang yang memerlukannya makanan yang dah dimasak, makanan yang dah diorang tak perlu beli daripada segar yang mentah ke masak ke, kita pada masa yang sama kita nak adaptasikan yang pepatah Cina orang kata you bagi dia kail, you jangan bagi dia ikan, bagi dia kail supaya dia pandai mengail untuk ngail ikan sendiri. Kalau bagi ikan sekali goreng habis. Yeah. So what we did or what we are still doing, sila. Jelah. Okay. I ada
ada satu rumah anak-anak yatim dan asnaf dekat Kelang. So last 2 years masa COVID lah, I selalu pergi sana. So I train orang how to cook. Because I tengok apa sana, I bawa makanan pergi sana, hantar pulut lah apa semua. I tengok budak tu makan semua. Sekali I masuk dia punya kitchen, I tengok beras punya dah tinggi sampai beras tu berkutu-kutu. Beras, barang-barang dapur semua, dan dapur dia tak terurus. So I tanya dengan dia punya pengurusi, I tak bagi tahu siapa, tempat mana lah, tapi kat Kelang. I tanya, boleh tak kalau saya nak ajar dia orang masak? So saya dapatlah ajar dia masak nasi lemak dengan nasi goreng. So saya cakap kepada orang, bila korang dah besar, diorang dah umur 18 tahun, dah 17 tahun, dah besar kan? So kalau diorang duduk makan betul, dia tinggal orang datang hantar makanan. So diorang tak ada aktiviti. So diorang tak ada ni. So bila kita buat gotong royong tu bagus. Cuma I seorang, I tak mampu. I bawa anak-anak I lah. I bawa anak-anak I semua. Tengok ni orang-orang susah. Mari tengok anak-anak orang susah. Anak asnaf. Tapi diorang comel-comel. Kan? So kalaulah ada NGO yang boleh turut serta sekali, kan? Sama-sama ajar diorang display untuk diorang kemaskan diri diorang, kemaskan tempat diorang, supaya diorang tahu, bangun pagi kita perempuan kita kena masak, laki kemar-kemar bersih-bersih, sapu-sapu laman apa semua. Sebenarnya tu kita yang kena ajar. Bukan setakat diorang nak mengaji, nak belajar saja, diorang kena belajar untuk diorang urus diri sendiri. Satu hari nanti awak akan berkahwin. So takkan awak bila berkahwin awak jadi malas, kan? Awak kena belajar semua tu. So saya kalau adalah pihak yang boleh bersama saya, ada volunteer yang boleh datang sekali dengan saya. Ada ni, insyaAllah ada. Kan? Boleh ikut saya sekali pergi, bagusnya. Saya sendiri nak buat, saya tak larat. Yalah, betul. Tapi kalau dari itu pengurusan sendiri untuk orang kata urusan diri sendirilah. Kalau di Food Aid Foundation pula, kami ajar kemahiran supaya mereka boleh satu urusan diri sendiri, lepas tu jana pendapatan untuk diri dan keluarga supaya tidak terlalu dan selamanya bergantung kepada bantuan orang. Itu yang kami cuba. Itu yang kami cuba ajarkan supaya boleh menjana pendapatan sendiri, mengurangkan kebergantungan kepada bantuan-bantuan kerajaan dan juga swasta. Kalau tidak kan, kalau mak dia biasanya duduk dalam golongan asnaf, kita cuba bantu mak dia keluar daripada golongan asnaf dan anaknya nanti tu tidak tergolek masuk ke dalam golongan asnaf, dan insya-Allah satu hari nanti instead of terima zakat sebagai pembayar zakat pula. Itu yang kami cuba lakukanlah. So Chef, so important, yeah, when you were talking about preparing people, just like Datin also mentioned, Right. it's about giving people the opportunity Right. to do something for themselves, to learn how to fish, as right. opposed to terima free fish lah kan. You'll be surprised at the talents that you could unveil. What and a the waste, skills. yeah? Yes. Because kadang-kadang ramai yang dia semua, saya percaya semua orang dilahirkan pandai, tak ada orang yang dilahirkan bodoh. Ramai orang dilahirkan malas. Ataupun bukan malas, tak sedar keupayaan diri, tak dibuka hijabnya, tak dibuka matanya dan tidak diberi peluang. Kalau diberi peluang, dibuka matanya, dia bukan malas. Dia sebab tak ada orang yang betul. Push dia. Betul, itu Push saya dia. kata. Bangun. Pergi. Kalau saya macam tu lah dengan anak. Bangun. Semayang. Bangun. Kemas balik. Ambil tu. Ambil sampah tu. Ambil tu. Buat bilik kau sendiri. Kemas sendiri. Macam tu. Sebab kena ada orang yang bagi tahu. You kena buat. This is your room. You kena buat. Jadi kalau dibiarkan memanglah. Betul, orang gaji ada. Kerana di kolej saya pun kita terlibat dengan memberikan kemahiran pendidikan kepada golongan asnaf. Yes. Kita panel dengan Zakat Selangor dengan Maidam Terengganu. Kita tengok diorang ni kan macam
it's not easy to deal with them. I'm sure Datuk pun ada yang pernah deal dengan golongan yang memerlukan ni, asnaf dah apa. Pada kita kan, kita dah bagi duit, dah bagi bantuan, jalanlah. Dia tak macam tu tau. Dia perlu dibimbing. Asnaf ni, saya pernah dengar orang rasa Maidam Terengganu ke Sakat Selangor yang kata, kita buka pintu untuk dia, kita kata masuk, dia tak masuk. Kita buka pintu, kita tarik, tolak, dudukkan. Itu cara That's dia. the only way. And itu selalu kena dibuat. Buat sekali tak jadi. So yang dealing with them ni, mesti kena ada banyak kesabaran. Chef, winding up thoughts right now. Can we start with Datuk Zamzani and then Encik Muhammad Shah? Just give us your winding up thoughts about today's session and what can the community do It's lunchtime. to benefit. It's almost, yeah. What's your important message for the community, for them to empower themselves and not be victim? Like a long time ago in the US, we're not very strong with our consumer power, right? The people, like in the US when they were not very good with car safety, the people got together and said, we're not going to buy any more American cars, we're going to buy Japanese cars. And then the American producers of cars started producing better cars, right? So how important is it that the pengguna know their power? Okay, terima kasih. Mr. Najal. Saya nak mula beginilah. Untuk mengubah budaya ini bukan satu benda yang mudah. Okay. Saya ambil satu contoh. Bila ada seorang pakar daripada US kata merokok start 1946, ada kajian mengatakan merokok itu boleh menyebabkan kanser. 1946. Sebelum itu, sebelum daripada 46 tu, maksud sekitar 30-an, 40-an tu, orang anggap rokok tu sebagai macho, maksud dia prestige, ada gaya kan, orang isap rokok. Gaya betul. Itu jenama pula tu kan. Okey, jadi dia perlukan masa yang lama. Sampai sekarang baru kita start ban dalam iklan, tak boleh ada iklan rokok. Dan sekarang ni kita ke arah kepada generasi bebas rokok, asap rokok. Itu tempoh masa dia panjang nak ubah budaya tu. Sama juga dalam konteks bila kita bercakap tentang kepenggunaan. Saya suka ambil contoh macam Datin sebut tadi lah. Dia sebenarnya bukan, sebenarnya mereka inferior daripada rasa rendah diri. Benda ni datang daripada mana? Ini agenda datang daripada TV tu. Maaflah dalam media broadcast apa semua ni. Sebab banyaknya media yang mereka lihat adalah benda yang merendahkan diri mereka. Maksud dia mereka menunjukkan satu benda yang superior. Benda yang hebat, cantik macam Datin. Semua orang nak cantik macam Datin. Semua nak hebat macam Datuk Zam. Maksud dia yang superior. Mereka pandang diri mereka itu satu benda yang inferior, rendah diri. Dan apa yang berlaku, mereka macam Datin sebutlah, we must push them untuk ke depan. Dan itu berlaku akibat daripada terlalu bergantung dengan televisyen. Sebab itu di Persatuan Pengguna Pulau Pinang, kita ada menerbitkan sebuah buku, apa akibat kalau kita terlalu banyak menonton televisyen. Sekarang ni bukan televisyen lah, gadget, everything. Handphone, okay. Sebab Facebook hanya menceritakan persoalan muka diri kita, show off. Saya tak kata benda tu tak bagus, tapi ada pihak-pihak yang berniaga ni menggunakan Facebook sebagai sumber pendapatan dia untuk produce ataupun untuk marketing dia punya produk. Tetapi dalam masa yang sama, majority dalam bila kita tengok Facebook tu show off semua, menunjuk agar rakyat yang lain ni nampak macam dia tu inferior. So jadi be very aware of your kena berhati-hati. influences. Yes. Yang kedua, nasihat saya, kurangkan kebergantungan dengan ini nampak pelik sikit kan, freezer ataupun peti ais.
di rumah. Sebab ikut pemerhatian kami, peti ais tu jadi tempat pembaziran, Datuk. Macam Datuk Zam kata dia kumpul-kumpul semua kena ada freezer simpan dalam tu. Tak apalah, itu dimanfaatkan oleh Food Aid. Tapi di Yes. rumah kita ada satu trend. We waste. Kumpulkan semua dalam peti ais, cukup gaji, tengok balik list untuk keluar barang-barang expired. Buang. Itu semua duit tu. Okay? Saya nak celah Saya sebab saya selalu keluar. Saya ajar anak-anak saya masak. Anak saya pun semua lelaki kan. Diorang masak tapi tak sama macam kita, tapi diorang masak jugalah. Tapi apa yang saya buat, saya masak macam gula lemak ayam, saya masak ayam masak kicap, masak ni. Semua makanan-makanan yang saya masak ni saya retort. Jadi bila diorang nak, diorang keluarkan, diorang panaskan je. So masak nasi senang diorang boleh buat kan. So saya, sebab benda tu tak membazir. Kalau saya masak panas-panas macam tu, kejap lagi saya letak kat ni, kejap lagi dia makan sikit, kejap lagi dia buang, kan sayang. So saya masak, 500 gram, packkan dia. Lepas tu bila nak makan, panaskan. Kau sendiri pandai-pandai lah korang, kan. Sebab kalau kita masak banyak-banyak, membazir, memang membazir lah. Ya, saya rasa bergantung kepada keperluan individu jugalah. That's right. kan. Gentlemen, I think we will never end. Gentlemen, and that's Right. it. I know you're hungry, are you I not? think we will never end, and our handsome Tak, itu MC kalau saya is waiting. Datuk Rosia ke tu depan. Is that Dato' Rose, yeah? I would like to say thank you to all our distinguished guests over here today this afternoon. Please, can we have a big round of applause for our whole panel? And we hope that you have gained something from today's conversation, and I'm sure there's a lot we can take back home again. And on behalf of KPDN, once again, thank you everybody, and salam bahagia, yeah?